Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia. Vlog suci kembali lagi. Alhamdulillah. Itu dia. Saya Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua yang memberikan sokongan yang menarik. Dia taklah padu sangat because semuanya santai-santai saja. Which saya suka santai-santai je, tak payah nak macam serius sangat bagi nasihat tu. Dan macam, it's something macam, it's good to have vlog suci ni. Saya suka nak menyampaikan apa benda yang saya tahu, jadi moga-moga kamu semua boleh manfaatkan, juga kamu semua boleh further the research, the study, untuk kita pakai sama-sama, dan juga kita boleh kongsi kat kawasan komen, ruangan komen, kan? Ya. So, vlog suci kali ni saya nak start dengan apa yang saya dah hutang, ialah Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz, mati Allah, patah balik ke belakang ni. Okay, because I've heard it sometimes macam orang akan end huruf law tu dengan z. Hafiz, salah. Dia tak boleh hafiz. So far apa yang saya belajar salah lah benda tu. Maksudnya tak perfect lah makhraj tu. Bila mati dengan Allah, awak kena tolak balik ke dalam balik tekak, because dia punya asal kat situ. Dia tak boleh tiba-tiba mati kat depan. Zai tu memang boleh, because Zai kat sini, mati pun Zai. Dia kat situ juga. Okay, so Lauh Mahfuz, Lauh tu maksud dia macam, it's a tablet. It's a tablet, it's a board. Dia papan, dia macam, apa benda lah bahasa Melayu. Bahasa Melayu kalau awak tengok ke apa benda ke, dia akan tulis kitab saja. It's not necessarily Lauh tu kitab. Kitab is kitab lah, buku. Macam Nabi Musa bila dia dapat Taurat, dia dapat di gunung tu in a form of tablets, because peti sambar dekat tu yang tertulis segala benda, 10 commandments tu, or probably more I think, is it? So I'm not sure, tak apa nak pasti itulah, because tu yang lama kan. So saya nak cerita tentang takdir sebenarnya daripada Lauh Mahfuz ni. Macam mana takdir ni work sebenarnya? Maksudnya saya sentiasa persoalkan, kalau takdir ni ialah sesuatu yang dah ditulis untuk kita, dan kita nak buat apa dengan takdir tu, kecuali kita tak boleh nak buat apa dengan takdir tu, melainkan ikut je. Kalau kita dah memang kena ikut aja apa yang takdir, apa yang Allah dah tuliskan kepada kita, dan kita nak buat apa? Apa purpose hidup kita kat sini? Kalau Allah nak turunkan kita sekejap kat dunia ni, untuk kita kenal diri kita, sebelum kita patah balik kepada Allah, dan masa tu barulah Tuhan decide, awak jadi semakhluk macam mana, hamba macam mana, dan terpulang pada result. Tapi kalau dah ditulis, apa cara kita nak mengelakkan daripada untuk kita tak ikut apa yang ditulis tu? Kalau dah ditulis kita masuk neraka, kita tak nak masuk neraka, tapi dah ditulis masuk neraka, habis tu macam mana? Apa yang kita nak kena buat? Benda ni pernah memain dalam kepala saya pada waktu umur saya 20-an dulu, mid-20s. Dan saya fikir, kalau dah takdir, then apa kita nak macam ibadat ke, macam kita nak berubah jadi baik ke, benda ke, so macam apakah caranya, apa itu takdir ni sebenarnya, qada dan qadar. Jadi lama-lama saya minta Allah dalam solat saya, lama-lama kita dapat kadang-kadang ilmu tu dah depan biji mata, tapi Allah belum izinkan, Allah belum tentukan lagi waktu untuk kita faham. Sampailah pada waktu yang tertentu. Kadang-kadang kita minta Allah sesuatu doa, sesuatu kita munajat kepada Allah tentang sesuatu yang kita nak. Allah dah bagi depan biji mata dah ni dah. Last baru kita perasan, lah ini je. It's just how God works. So macam takdir ni, apa yang saya fahamilah, apabila kita baca hadis, contohnya ada orang kata tentang hadis tentang penzina. Macam mana dia nak tu, kalau dia dah kata penzina, kalau dah ditakdirkan menjadi seorang penzina, macam mana nak jadi baik? Nabi punya jawapan at that time ialah, kalau Nabi SAW, kalau orang tu ditakdirkan menjadi penzina, dia akan mudah untuk terjerumus, mudah untuk mendapati peluang untuk berzina tu. Tetapi alat kelamin yang menentukan sama dia berzina ataupun tidak. Okey. So, maksudnya kat situ ada free will, kat situ ada takdir. Dia 50-50. Awak kena bermain dengan apa benda yang dah takdirkan. Kalau kita nak tengok macam, ada satu benda yang memang tak boleh nak ubah. Contohnya, awak lahir orang Melayu. Awak tak boleh nak go back and macam minta, ya Allah, aku nak lahir sebagai seorang German. That tak boleh jadi pun.
So, ada benda-benda. Contohnya kita dah minta nama kita, kita boleh ubah lagi. Maksudnya pergi balik JPN, ubah nama. Akan jadi ridiculous dan juga banyaklah pening kepala lah kan. So, apa yang saya faham at one day about takdir ialah, apa benda yang kita cuba buat di dunia ini, sama ada kita memang hari ini nak jadi baik, dan besok kita jadi baik, lusa kita jadi baik, ini kita plan, kita rancang. Macam hari ni saya nak buat vlog. Besok saya nak buat vlog suci lagi. Lusa saya nak buat vlog tentang video game. Hari keempat saya nak buat vlog tentang filem. Ini plan saya. Okay? Ini plan-plan saya dan juga plan-plan saya ni Allah dah tahu dulu dah. Saya ni tak tahu. Saya tak tahu lagi macam mana vlog saya yang saya akan buat. Saya ada rancangan saya, memang saya target saya nak buat. Saya akan rancangkan, saya akan usahakan sepenuh hati saya dengan segala kudrat yang saya ada untuk saya laksanakan. Tetapi Allah tahu apa akan jadi akhirnya. Sama ada siap ke tak siap vlog tu, sama ada jadi best ke tak best, sama ada jadi apa benda. You know, dia macam Allah tahu dulu dah. Itu sebenarnya takdir yang dikatakan pada amatan saya dengan apa benda yang saya belajar ialah itu yang dikatakan takdir. Allah dah tahu dulu dah segala benda yang kita dah akan buat dengan free will yang Allah bagi. So sebenarnya kita tak pernah nak fikir pun tentang takdir ni at the end of the day. Tapi cumanya terganggu juga apabila kita bercerita tentang soal rezeki. Rezeki semua ni, orang kata macam rezeki semua ni tak payah nak fikir, memang dah ditulis lah. Orang ni kaya, orang ni miskin, orang ni kaya. Dia bukannya sebabnya Allah dah program kita akan jadi miskin. Dia bukannya Allah program kita jadi miskin. Ialah kerana kita sendiri dah program kita jadi miskin dan itulah apa yang dah ditulis. Kerana itu apa yang kita minta. Itu cara kita yang kita nak buat. Itulah salah satu yang apa benda yang daripada research saya, daripada apa yang belajar dari buku sana buku sini, yang kalau saya nak record balik daripada buku-buku tu mungkin saya dah tak ingat buku mana. So at the end of the day saya dapat faham ialah tadi ni tak payah nak macam pening kepala sangat. Just work to be better. Just focus. Just kalau awak nak jadi orang kaya dan awak ada orang kata mungkin kau dah ditakdirkan menjadi seorang yang amat miskin, peduli apa orang nak kata. Just work hard. Okay, just focus kat situ saja. Dan insyaAllah awak akan dapat juga. Dan kalau tak hari ni esok, tak esok lusa. Dia tak semua, ada doa-doa yang Allah kabulkan secepat mungkin. Ada doa-doa yang Allah kabulkan lewat sikit. So, awak kena perhatikan benda tu. Okay, so saya harap saya tak bagi orang pening kepala ke benda ke. This is actually a very topik yang agak susah pada saya untuk saya terangkan, tapi saya nak cuba juga hari ni today untuk terangkan satu topik yang agak macam boleh memeningkan kepala orang kot ke macam mana. So that will be it. Okay, dah 8 minit dah. Terima kasih banyak. InsyaAllah kalau ada soalan boleh keluarkan kat ruangan komen untuk kita discuss sama-sama, untuk saya buat part 2 ke apa benda ke on this topic lah, sebelum saya pergi ke topik lain ke apa benda ke. Okay, terima kasih banyak kepada yang subscribe, kepada yang like. Okay, moga ada ruang, ada peluang kita dapat berjumpa ke benda ke. Saya insyaAllah akan buat vlog selepas ni tentang UIA Sempoi, yang mana about Sun and Fun Camp, yang saya dah lama juga tu tengok. Saya tengah menyelesaikan segala hutang-hutang vlog ni. Okay, so terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.